Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam ibu, peti ibu. Yang berhormat Saudara Dato' Amar Haji Orang Tengah Haji Hassan, Timbalan Ketua Negeri Sarawak. Yang berhormat Saudara Dato' Amar Awang Setia, Speaker kita. Yang berhormat Saudara Dato' Haji Muhammad Nordin, wakil rakyat kita di gedung tu yang kerja kuat. Saya naga topi pakai hoodie. Ditulis ya no worries. Artinya saya dah susah lah. Patut dua gedung ada bendera besar. Serta datin yang berhormat Saudara Datuk Julaihi, Menteri Muda yang jaga raya kita. Yang berhormat Datuk Seri Nancy, wakil rakyat kita di situ, juga yang selalu ngakar hal hak-hak Sarawak mesti dipertahankan. Selanjutnya yang berhormat Saudara Aula, Saudara Ilus, ahli-ahli berhormat yang lain, Tuan Presiden Timbalan Setiausaha Sekalian Negeri Dato' Abu, pegawai-pegawai kerajaan, barisan pimpinan parti PBB gedung dan juga GPS, tuan-tuan rumah, ketua-ketua kaum, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, hari itu saya dapat datang di gedung. Saya sengaja mau pakai helikopter. Mula-mula sudah ada Bang Jo pakai helikopter ke gedung. Saya kata si payah. Saya naik motor. Saya naik jeep, saya pun datang ke gedung tadi. Menembusi Serian dan terus ke gedung. Saya keluar 8.20 pagi, datang di Simpang tadi cun-cun 9.20 sejam, dan terus masuk ke gedung. Bermana saya datang ke gedung dengan jalan raya dari Kuching Petrajaya sejam lebih aja. Saya pernah datang di gedung waktu saya Menteri Muda. Saya dipinta untuk meresmikan musabakah Al-Quran di gedung untuk daerah Semunjan. Saya pakai serian juga, Musidia Jelaya, La ilaha illallah. Dari Simpang ke situ sejam lebih waktu malam. Saya naik motor jeep juga. Gelombang besar di antara Simpang gedung ke gedung. Tapi alhamdulillah hari itu ada gelombang. Adalah bakat-bakat dikit aja. Tapi ialah bermakna kalau orang Madan ada pembangunan situ macam kata Denan, ada mata buta, ada telinga bengal. Ya kata Dan mari munsi melihat dia tak, saya tahu lah maknanya gedung udah berubah wajah. Si nganto aja tu adalah gedung GPS. Mudah si bendera besar-besar di dunia. Gedung GPS sudah tentu di kakak. Kita akan teruskan apa yang hendak kita bangunkan di gedung Semunjan, termasuklah semua bahagian Samarahan.
terletak di tengah Sarawak ada Rekoda. Membangunkan tengah-tengah negeri Sarawak. Dan Rekoda tu besar gila. Saya pecah 3. Saya pecah kepada Ulur Rajang Development Agency Urda untuk membangunkan Ulur Rajang, Sungai Rajang, daripada Kapit, Tunoh, Belaga sampai ke Baleh. Dan di utara saya tubuh buat saya pecah Highland Development Agency, pembangunan tanah tinggi di Baguio, Bak Kelalan. Dan juga di utara kita tubuhkan juga apa disebut sebagai Northern Development Agency, iaitu kawasan Limbang dan Lawas di bawah Dato' Amar Awang Tengah. SDA di bawah Dato' Amar Douglas dan juga Urda di bawah Tan Sri James Masih. Mungkin kita nanya apa hal pecah tu? Negeri besar gila. Rekoda begitu besar, jadi kita tumpukan pembangunannya yang lebih dirancang dengan baik. Selepas 3 ya, saya tumpukan Samarahan. Maka Samarahan saya tubuh serupa, yaitu Integrated Samarahan Development Agency. Namanya ISTA. Dan itu adalah kawasan yang harus kita bangunkan. Maka Pensri Taib ada projek Integrated Samarahan Development Agency. Apabila kita bangunkan pertanian bersepadu waktu Pensri Taib, maka kita bukakan tanah, kita bukakan skim DID, dan kita banyak olah ban di seluruh kawasan Samarahan. Dan hari itu nya dah lama 30 tahun waktu saya menteri muda tu dah jadi menteri tua. Sudah tentu keadaannya berubah. Kita naklah bangun semula Samarahan, termasuk Semunjan dan Gedung. Jadi kita buat perancangan baru. Kena ada ban, ada tanah, mulai masin masuk, tanam kita jadi kuning. Nana, kena masuk air masin. Jadi dengan adanya agensi itu, saya nak mengubah pendekatan pembangunan dari Samarahan, Semunjan itu hingga ke Sebuyo. Kita tukarkan. Kerana kawasan itu adalah dekat Kuching. Kita ada tanah, pertanian sudah maju, tapi air masin masuk. Kita semua air masin masuk. Maka minggu lepas saya meluluskan 500 juta ringgit untuk membuatkan DID benteng di kawasan itu supaya tidak masuk air masin. Dan untuk pembangunan seluruh Samarahan, saya beri peruntukan 1.5 bilion untuk dimajukan dalam masa 2 tahun. Sama dengan kawasan Sidak Awang Tengah, kawasan Tanah Tinggi, dan juga kawasan Ulur Rajang. Kenapa saya buat demikian? Jawapannya ialah supaya pembangunan kita lebih fokus. Belum ada apa-apa, Nordin, Nancy dah madah, kami Semunjan. Agak jauh sikit, Jaya Dato', pola Jaya baru. Sampai ke rumah Kepayang. Saya mau datang tadi, disebut jambatan. Kalau
Saya dah pergi tempatnya di ID mana. Maka kalau lah Nordin minta jabatan, saya nanya residen, jabatannya lebih kurang 50 juta. Kita pula ladein, saya dah ngap-ngap lagi merayap Malaysia. Jangan ada kita pula jabatan, nya terus ke Kuching. Dan untuk dimasuk di bawah agensi Samarahan 50 juta bolehlah. Si juga banyak maya pakai bola jabatan dalam masa 2 tahun. Jangan madah abang Jo ngomong apa aja jabatan saya ambil masalah. Asal fulusnya ada. Fulusnya ada kita rancang. Olah plan. Lekaya jabatan baru dibina. InsyaAllah dalam masa 2-3 tahun ada jabatan. Tapi yang penting peruntukan. Bukan macam sidak KL beri peruntukan tadi balik. Sidak pati pakatan malah jabatan Batang lupa Julai dah sekoh dah kata. Ada peruntukan ditagihnya balik. Naga buruk siku ya. Jadi kerjaan buruk siku. Orang Sarawak siada buruk siku. Orang Sarawak kalau madah pola. Saya datang sepunjan, saya madah minta rest house pola pada Nandode. Go ahead deh. Demi itu rakyat kita semua buruk siku. Minggu lepas saya di Mahudi. Saya madah kerajaan Sarawak akan membina jambatan di antara Miri dengan Mahudi. Minggu ya dek kontrak diberi untuk melahkan jambatan. Kami si buruk siku. Tu madah mula jambatan Batang lupa. Tadi balik. Pola jabatan dekat kawasan Datuk Jamilah gabungan tagih balik. Pola Batang Ikan tagih balik. Semua tagih balik. Tok nak malah PDP pun nak tagih balik. Bodoh highway. Nam dah lah saya. Jangan ambil lah sia. Kita mau lampu. Saya rasa kita boleh pergi atas kaki kita pun punya simok dulu. Nanda yang dulu. Saya yang tangkap boya. Di kakak sekalian, kawasan Gedong, kawasan Semunjan akan dibangun melalui perancangan yang lebih tersusun di bawah ISDA. Saya ada cara-cara saya pun. Saya teruskan usaha pensi taib, usaha wanita tonan, dan saya ubah-ubah sikit. Maklumlah, dunia melin bertukar. Mula saya masuk politik mari 40 tahun lepas. Banyaknya orang si suka dengan kita surat layang. Punya si suka adalah surat layang diantaranya. Saya Chief Polsek Datuk Taib. Ya saya ni macam-macam surat layangan orang. Hari itu pakai Facebook. Saya ada surat layang. Pakai Facebook. Dalam Melayu ke apa tadi buka. Apa Facebook? Buka lah. Buka. Nak teknologi. Fitnah, macam-macam fitnah keluar. Ya, saya takut berselfie. Minta maaf perempuan. Banyak sudah minta selfie dengan saya. Sejak wanita. Si mak susah juga. Si diundi lah. Mama berselfie. Saya minta lah banyak tubuh wanita. Takut kena fitnah. Dipotongnya. Nak tidak rumah nanya. Siapa dengan kita ya tadi? Nak kehabisan kita. Jadi sebabnya kalau teknologi itu macam pisau. Facebook itu macam pisau. Kalau kita guna Facebook untuk memberi maklumat. Hari itu Bang Jo ada di Gedong. Yang umum nak mula jabatan. Nakah bagusnya kedaya.
kita pakai ngegis timun, ngegis bawang untuk kita di dapur, ya adalah baik. Tapi pisau kalau salah digunakan untuk membunuhnya adalah mudarat. Tidak ya, juga Facebook tu. Jadi kita dari iman jaga dan menang sedikit dulu. Menang ganda dalam Facebook ya. Kadang-kadang cerita kena pusing. Jadi tuan-tuan, ialah dunia baru, dunia teknologi. Tapi bagi saya sih takut dengan teknologi. Kalau salah gunakan, sebab orang Sarawak adalah orang yang boleh memikir mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita takut juga dengan Facebook, kena fitnah, kita pun jadi ke belakang. Jangan takut. Orang Sarawak si pernah takut. Kita berhadapan dengan cabaran. Sebab ialah apabila pilihan raya negara kita terkecundang, BN kalah di Semenanjung, kita lihat kita Sarawak tidak kalah. Kita menang 19 kursi daripada 31. Kita menang 19. Kalau PBB kita menang 13. PRS menang 3. PDP 2. SUPP 1. Sitik aja. Tapi kita menang 19 daripada 31. Nak akan lebih daripada setengah. Tapi KL habis. KL kalah. Apabila sekiranya kalah, bertukarlah kerjaan. Kuala Lumpur nya kalah, kenanya berpecah. Orang Melayu pecah 5. UMNO, PAS, PKR, Amanah, satu lagi 5 pecah. Apabila pecah, nak lemahnya. Dia juga parti yang lain pecah. Alhamdulillah Sarawak si pecah, PBB si pecah. Dan kita pun belajar juga dari mana. Kita dah merdeka 55 tahun. Mula-mula kita dengan Pok Layar. Kita ingatlah Pok Layar. Di Semunjan tu ingat tak pakai putih yang juga berjuang dengan parti Bumi Putera. Walaupun bangsanya bukan Bumi Putera, tapi bersama Bumi Putera. Ini yang berlaku kerana kita dalam Sarawak siada nyentuh bangsa ataupun agama. Kita berjuang untuk satu, untuk Sarawak. Jadi ini keadaan kita. Pok Layar 1969 musuhan kaum, maka tubuhnya Barisan Nasional kita ikut. Jadi dalam masa 55 tahun kita belajar. Kadang-kadang kita rasa susah dalam gabungan percampuran Parti Melayu itu. Sebab ada keputusan yang mesti sebulat suara. Kalau lah PBB kata, Pak kata Denan, kita di sini. Ada yang perkara yang kita setuju. Kita sih dapat membawa ke depan. Kerana majoriti adalah sini. Jadi sebabnya apabila kita kalah, saya adalah rakan-rakan pemimpin parti kita dalam PBB. Daya kita berodeng dengan rakan-rakan kita SUPP, PRS, PDP. Gini kita tu. Nama kita kuat, tapi Denang kata banyak hak kita terhakis. Kita nak nampak hak kita, takut melawan toke. Jadi buat keputusan. Kali itu kita berdiri di atas kaki kita sendiri, maka kita tubuhlah GPS, iaitu Parti-Parti Sarawak. Adik kakak, apabila tu kita keluar, kita tahu apa rancangan kita.
Denan bingung hal minyak dan gas. Wanita denan, orang Sarawak putih mata aja. Hasil minyak dan gas semua pergi sini. Sebab dia denan minta royalty 20%. Waktu election janji kalau Pakatan menang haknya DAP yang akan berilah 20% kepada Sarawak. Sampai yang itu aku buat sudu. Buruk siku juga. Mana mau GPS saya rakan-rakan melihat undang-undang kita. Undang-undang perlembagaan kita. Dan dalam perlembagaan kita ada hak untuk melaksanakan cukai jualan di atas minyak dan gas. Apabila saya nanggap itu ada, saya tahu tu terus melaksanakan cukai jualan di atas minyak dan gas yang keluar dari negeri Sarawak. Kita guna hak kita. Adik kakak, alhamdulillah, ia akan memberi pendapatan tambahan kepada kita lebih 3 bilion ringgit. Kalau ada pendapatan, no ya kata saya no worries. Jambatan minta go ahead oleh jambatan. Karena kita sudah ada pendapatan kita yang tambah. Tuan-tuan, anak Sarawak jangan dicoba. Kalau dicoba, boyak akan keluar. Sebabnya kita dalam gabungan Parti Sarawak tu, kita berikan keutamaan kepada kita negeri Sarawak. Bukan bagaimana kita keluar dari Malaysia, tidak. Tapi kita adalah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah kepada orang Melayu. Maka inilah pendekatan kita. Dan seterusnya kita akan mengambil balik hak-hak kita yang terhakis. Dalam perundingan MA63, saya ada dengan pembentuk pimpinan negara. 4 perkara si boleh dirolen. 4 perkara itu adalah hak Sarawak. 1, otonomi dalam kuasa imigresen. Hak Sarawak tidak boleh diambil balik. Nombor 2, hak ke atas tanah kita di bawah undang-undang kanun tanah negeri Sarawak. Tidak boleh diambil balik. Tidak boleh dironden. 3, sempadan Sarawak tidak boleh ditukar. Inilah sempadan kita, termasuk continental shelf ataupun pantai benua. Sialah banyak gas dan minyak. 5, keempat ialah hasil masul di bawah laut dan juga di bawah tanah. No negotiable. That is Sarawak hak property. We don't negotiate. Ini kita. Sebabnya tuan-tuan, beri kakak, sambil kita berpesta tu, kita lihatlah rancangan kita sebaik-baik mungkin. Saya dan rakan-rakan saya, kita mempunyai susunan kerjasama yang erat. Kalau kita kata rancang, kita rancang betul-betul. Kalau nak sidapat dipolah, kami kata sidapat dipolah. Ada orang nak polah kereta terbang, saya pun tak tahu kedai ni kereta terbang. Belon terbang ada saya melihat. Drone ada saya melihat. Apakahnya tidak drone? Tok kereta motor pandai terbang. Saya sih tahulah kedai ni. Saya mana si berduit. Tapi pandai mula kereta terbang. Ini betul ya. Jadi kita di Sarawak, kita tekan kepada pembangunan. InsyaAllah di kawasan itu semenjak
dan Samarahan, kita teruslah sampai ke tengah-tengah Sarawak. Sebab ya adik kakak, kita teruskan pembangunan jalan raya pesisir. Dari situ kita tahulah dah ada Batang Sadung pun jembatannya terus akan ke Subulo melalui Batang Lupar. Batang Lupar walaupun dah berosiku, Sarawak ambil alih dan kita beri peruntukan 1 bilion untuk membuat Batang Lupar. Dari Batang Lupar nyatu ke Subulo, banyak jambatan termasuk jambatan Krian dan jambatan Saribas. Kita teruskan sampai ke kawasan Tanjung Manis, Mukah dan Dalat. Kita bangunkan jambatan dua sia, namanya jambatan menyeberang Sungai Lasak, Batang Lasak. Kita sambung daripada Batang Lasak menuju Beruit. Kita bangun lagi jambatan Igan hingga ke Mukah, Dalat, dan akhirnya bertemulah sampai ke Bintulu. Ini jalan pesisiran. Apabila siap, insyaAllah dahan umur kita panjang, ia akan menukarkan ekonomi kawasan pesisir termasuk Semenjak. Ini rancangan kita. Regah pun boleh tahan. Diestimate-nya 6 bilion ringgit, 6,000 juta. Saya berani sebab saya tahu kita ada hak atas minyak dan gas. Saya semua minyak datang KL aja mesti balik ke Sarawak melalui cukai kita, dan kita bangunkan kawasan pesisiran kita. Adik kakak, ada mata, gunalah mata. Ada telinga, dengar baik-baik. Dan seterusnya, gunakan pikiran kita, usaha kita. Ini pesanan Tonan. Sebagai pengganti Tonan, saya akan uruskan usaha-usaha kita bersama dengan kita, termasuk gedung. Inilah gedung JPF. Kalau gedungnya dah kuat, biarlah kita sikit-sikit masuk dalam gedung. Kalau gedung dipecah, maka banyaklah yang kita simpan. Ini dia gedung yang penuh makna. Jadi tuan-tuan, datang saya itu dengan rekan-rekan saya adalah mengenai dengan apakah harapan kita masa depan. Di situ juga saya ada projek yang terbesar untuk membangun situ adalah projek DID. Apabila kita ada benteng, barulah kita dapat menukarkan kualiti tanah yang ada di kawasan ini, termasuklah sampai ke Subulo. Yang keduanya ialah kita akan terus membenakan jalan-jalan, termasuklah jalan disebut Rodin tadi sampai ke Kepayan, dari gedung ke Kepayan. Dan jambatan, kita dapat jambatan baru, maka gedung Kuching lebih dekat. Kalau ini telah berlaku, inilah perjuangan kita bersama. Bukan perjuangan saya seorang. Saya adalah sebagai penerus perjuangan orang-orang Maghreb. Saya alhamdulillah umur saya panjang. Saya melihat kerana Semunjan waktu Allahyarham Hilaki Tawan Maghreb, sebelum Hilaki Tawan, saya Menteri Muda Pertanian. Saya melihat apa yang berlaku di kawasan itu dan juga kawasan Samarahan yang lain, termasuk juga Saribas IADP. Alhamdulillah umur saya panjang. Kita pun terus saya jadi ketua menteri. Saya akan teruskan usaha demi kita semua, demi untuk negeri Sarawak.
Jadi dikatakan bersama-samalah kita dalam satu gabungan yang kuat, dan seterusnya kita akan terus usaha demi rakyat sekalian. Memang pemimpin bertukar ganti, tapi hendaklah kita mempunyai susunan yang baik. Alhamdulillah, kita adil kepada semua masyarakat. Iban, Melayu, Melanau, Badayu, orang Ulu, Cina, kita adil. Kerana inilah syaratnya kita membangun. Bagi kita orang Islam, lebih lagi dituntut keadilan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk kerajaan Islam yang adil kepada Islam dan bukan Islam menerusi piagam Madinah. Inilah cara kita mentadbir. Kalau Tuhan Allah melihat kita adil, Tuhan Allah akan membantu kita. Alhamdulillah, Allah membantu saya dari segi kesihatan. Waktu itu dia boleh tahan saya. Naik motor boleh, naik motosikal boleh. Palak tut lagi kuat. No lain saya sih tahu. Tapi insyaAllah dengan kesihatan yang ada, yang diberi Allah, akan saya gunakan untuk menjalan fardu kifayah untuk rakyat Sarawak. Dan seterusnya, samalah kita membangun untuk masa depan yang cerah. Dengannya, marilah kita berlomba sama-sama dalam perahu lomba, dalam satu kayuh yang satu, gabungan kayuhnya satu. Kalau kita lancar, insyaAllah kita akan ke arah pulau yang mesra dan bahagia yang dinamakan Sarawak pada tahun 2030 menjadi negeri termaju di Malaysia pada 2030. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.